Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid darjah 5 dan juga darjah 6 yang akan mengambil peperiksaan ataupun percubaan UPKK untuk subjek ulum syariah iaitu akidah dan ibadah. Ustaz doakan semua murid-murid Ustaz pada hari ini diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjawab soalan subjek ulum syariah, akidah dan juga ibadah. Baik murid-murid, sebelum murid-murid menjawab soalan pada hari ini, pastikan soalan yang berada di tangan murid-murid pada hari ini ialah soalan untuk subjek ulum syariah, akidah dan ibadah. Jangan ada yang tersilap subjek ya. Untuk hari ini murid-murid perlu menjawab soalan untuk subjek ulum syariah, akidah dan ibadah. Okey, baik. Sebelum kita ke muka surat seterusnya untuk penerangan, pastikan murid-murid menulis nama pada ruangan yang disediakan. Pastikan, Ustaz ulang sekali lagi, murid menulis nama pada ruangan yang telah disediakan di dalam kotak yang Ustaz tunjuk ni ya. Okey, nama. Okey, kotak nama. Tulis nama penuh masing-masing. Kalau nama dia Muhammad Adib, jangan tulis Adib saja. Tulis Muhammad Adib bin Ahmad contohnya. Pastikan semua murid menulis nama. Okey, sekarang jom kita lihat di muka surat yang seterusnya, muka surat 2. Muka surat pertama tadi, ruangan yang di hadapan tu lah, awak kena tulis nama. Okey, baik murid-murid. Di muka surat 2, murid-murid perlu menjawab bahagian A untuk subjek akidah. Ataupun akidah ni kalau dalam bahasa kita untuk subjek jaiz ni ialah tauhid lah. Okey. Bahagian A akidah, soalan 1 hingga soalan 10 markah. Maknanya satu soalan jika betul diberi markah 1 markah. Okey, jadi murid-murid perlu bulatkan manakah jawapan yang betul. Ustaz besarkan sikit. Sekejap ya. Okey, baik. Soalan yang pertama, contohnya, para rasul tidak bersifat al-khianah, tetapi bersifat apa? Okey, khianah ni ialah sifat, contohnya sifat mustahil. Okey, khianah, sifat wajib bagi rasul apa dia? Alif, amanah, ba, al-kadhib, jim, al-kitman, dal, balada. Jadi kalau lah contohnya awak pilih soalan nombor 1 jawapannya ba, maka awak bulatlah pada huruf ba. Okey, untuk UPKK dia tak ada borang OMR. Jadi awak kena bulatkan jawapan tersebut. Kalau awak pilih alif, maka bulatlah alif. Kalau awak pilih ba, maka bulatlah ba. Kalau awak pilih jim, awak bulat pada jim, dan ataupun kalau awak pilih dal, maka awak bulatlah pada dal. Okey, itu soalan untuk yang pertama, muka surat 2, soalan yang pertama hingga soalan nombor 5 di muka surat 2. Awak boleh baca sendirilah ya. Okey, seterusnya di muka surat 3. Muka surat 3 soalan nombor 6 hingga soalan nombor 10. Okey? Jadi macam biasalah, awak perlu bulatkan pada jawapan yang betul. Contoh nombor 6 berikut ialah tujuan beriman dengan sifat iradah. Jadi awak pilih jawapannya alif, ba, jim ataupun dal. Okey, itu muka surat 3. Muka surat 3 soalan 6 hingga 10 itu soalan objektif. Okey, objektif awak kena bulatkan pada jawapan yang betul. Seterusnya di muka surat 4. Okey. Muka surat 4, soalan 11 hingga soalan 15. Okey, lihat dekat situ. Soalan 11 hingga soalan 15, apa arahannya? Isi tempat kosong dengan jawapan yang disediakan. Okey, dia dah bagi jawapan dekat kotak tu. Jadi awak carilah jawapan di dalam kotak tu, kemudian isi tempat kosong yang diberikan. Contohnya nombor 11. Kelebihan Al-Quran ialah menjadi apa? Cari dekat kotak atas tu. Syafaat, qadar, penawar, qada ataupun harus. Okay, carilah jawapannya di kotak di atas tu. Dia dah bagi tempat kosong, dia bagi pernyataan. Okey, kemudian awak cari jawapan di
atas dan isi di tempat kosong yang disediakan ya. Okey, yang bawah tu pula soalan daripada nombor 16 hingga soalan nombor 20, arahan dia apa? Tandakan right atau pangkah pada penyataan di bawah. Okey, kalau awak rasa jawapan itu betul ataupun penyataan itu betul, maka awak tandakan right pada kotak yang disediakan. Ataupun kalau awak kata soalan itu ataupun penyataan itu salah, maka awak pangkahkan dia. Okey, contoh nombor 16. Nabi dan Rasul tidak tidur. Betul ke salah? Kalau awak rasa betul, tandakan right. Kalau awak rasa salah, tandakan pangkah. Nombor 17 pula, contohnya. Hayah adalah sifat wajib bagi Allah. Betul ataupun salah, right? Ataupun pangkah lah. Okay, nombor 18, hukum beriman dengan qada dan qadar adalah harus. Right ataupun pangkah. Okay, jawab sehingga soalan nombor 20 di muka surat 4. Seterusnya, kita lihat di muka surat 5. Okey, soalan di muka surat 5. Soalan 21 hingga soalan nombor 25. Okey, padankan pernyataan berikut. Okey, padankan pernyataan berikut. Jadi awak kena ambil pembaris lah. Baru lurus kan. Jangan tak guna pembaris, saya tak nak. Wajib guna pembaris. Dia suruh awak sesuaikan nombor 21 hingga 25 tu dengan pernyataan yang betul. Okay, contoh nombor 1, kotak di sebelah kanan. Siddiq. Okey, Siddiq awak tengok dekat sebelah kiri pula. Yang ada 2 kotak tu. Sifat wajib bagi Rasul ataupun sifat mustahil bagi Rasul. Okey? Seterusnya, nombor 22, al-khiyanah. Okey, khiyanah tu sifat wajib bagi Rasul ataupun sifat mustahil bagi Rasul. Awak kena sesuaikan lah. Nombor 23, tabligh. Tabligh ni sifat wajib bagi Rasul ataupun sifat mustahil bagi Rasul. 24, kitman, dan yang ke-25, fatanah. Awak carilah mana yang sesuai. Okey, sifat wajib dan juga sifat mustahil. Awak kena sesuaikan. Okey, seterusnya. Soalan nombor 26, garis jawapan yang betul. Okey, garis jawapan yang betul. Dia bagi huruf Roman dekat situ kan. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, baik, nombor 1. Allah bersifat, okey, dia dah bagi jawapan. Awak kena pilih lah, maha berkuasa atau lemah di atas sekalian alam. Awak garis mana satu jawapan yang betul. Kalau awak kata maha berkuasa, awak garislah maha berkuasa. Ataupun awak kata lemah, ataupun jawapan awak katakan lemah, awak garis di bawah perkataan lemah. Okey, itu soalan di muka surat 5. Seterusnya murid-murid, lihat di muka surat 6. Okey, muka surat 6 ni disuruh arahannya kelaskan mengikut kategori. Okey, dia dah bagi jawapan dalam kotak-kotak di atas. Kemudian dia suruh awak isi di tempat yang disediakan di bawah tu. Faedah beriman dengan kitab dan juga akibat tidak beriman dengan kitab. Awak cari dekat atas. Contoh, kotak yang banyak-banyak tu nombor 1. Rajin berusaha. Rajin berusaha ni apa? Awak isilah di kategori di bawah tu. Faedah beriman dengan kitab ataupun akibat tidak beriman dengan kitab. Sampailah 10 kotak tu awak isi dekat ruangan yang di bawah tu. Awak kena bezalah. Mana satu faedah beriman dengan kitab, mana satu akibat tidak beriman dengan kitab. Seterusnya murid-murid, jom kita tengok muka surat 7. Okey, muka surat 7 ini soalan bertulis ataupun soalan subjektif lah. Okey, awak kena tulis. Okey, nombor 28. Di muka surat 7, soalan nombor 28. Tulis 2 nama kitab yang wajib diketahui. Okey, kitab ada 4 yang awak belajar. Tulis 2 sahaja. Okey, seterusnya. Pula, tulis 2 sifat yang wajib bagi Rasul. Okey, nombor 29. Tulis 2 nama hari kiamat. Okey, tulis 2 nama hari kiamat. Okey, seterusnya. Pula, tulis 2 sifat wajib bagi Allah. 2 sifat wajib bagi Allah. Okey. Dan yang seterusnya, nombor 30. Fa'alul lima yurid. Tulis sifat wajib bagi Allah berdasarkan dalil di atas beserta erti dia. Okey, sifat wajib apa yang ada dekat ayat fa'alul lima yurid. Kemudian erti dia apa. Okey. Seterusnya di muka surat 8. Ini ialah bahagian B untuk subjek akidah. Akidah. Okey, sepatutnya bukan akidah tu, sepatutnya ibadah. Okey, muka surat 8 tu dah masuk ibadah, ada silap tu. Bahagian B ibadah bukan akidah. Akidah tadi muka surat 1 hingga muka surat
Okey, sekarang ini subjek untuk subjek ibadah. Okey, subjek ibadah di muka surat 8 itu macam biasa, itu soalan objektif. Jadi awak kena bulatkan pada jawapan yang betul, soalan nombor 31 hingga soalan 35. Seterusnya murid-murid di muka surat 9 soalan nombor 36 hingga 40. Itu pun sama juga, itu soalan objektif. Jadi awak kena bulatkan jawapan yang betul. Seterusnya di muka surat 10, okey, lengkapkan lafaz niat. Okey, soalan muka surat 10 nombor 41 hingga 45. Dia kata lengkapkan lafaz niat solat jenazah perempuan. Okey, dia dah bagi jawapan dekat atas, dia suruh awak lengkapkan lafaz niat solat jenazah perempuan. Okey, awak tengok dekat bawah tu dia ada bagi tempat kosong. Awak pilihlah jawapan di kotak di atas yang diberi tu, awak isi di tempat yang sesuai. Seterusnya, padankan perkara dengan hukumnya. Soalan nombor 46 hingga 50. Contoh, 1 Syawal. Okey, 1 Syawal. Okey, 1 Syawal ni di kategori apa? Hari, tengok sebelah kiri. Hari disunatkan berpuasa, hari tidak berpuasa, hari diharamkan berpuasa. Okey. Seterusnya nombor 47, musafir. Awak carilah orang yang bermusafir ni. Bila kita bermusafir, adakah kita hari tersebut, ada kita bermusafir tu ialah hari disunatkan berpuasa, harus tidak berpuasa, hari diharamkan berpuasa. Okey, seterusnya murid-murid, kita lihat di muka surat 11. Muka surat 11. Okey, muka surat 11. Tandakan right ataupun pangkah pada pernyataan di bawah. Okey, tandakan right ataupun pangkah pada pernyataan di bawah. Kalau awak rasa jawapan itu betul ataupun pernyataan itu betul, maka awak tandakan right. Jika pernyataan itu salah, jadi awak pangkahkan dia lah. Contoh nombor 51, hukum melambatkan bersahur adalah sunat. Okey, betul ataupun salah, ataupun right ataupun pangkah. Okey. Seterusnya, soalan nombor 56 hingga 60, tulis jawapan yang betul pada tempat kosong yang disediakan. Dia dah bagi jawapan dekat atas tempat kosong tu. Dia suruh awak cari jawapan di kotak-kotak yang diberikan. Soalan nombor 56 hingga 60. Okey. Selesai muka surat 11. Seterusnya, muka surat 12. Ini soalan subjektif. Okey, jawab semua soalan di bawah. Nombor 61, tulis 3 jenis solat sunat. Soalan nombor 62, tulis 3 rukun solat jenazah. Soalan nombor 63, tulis 2 hikmah berpuasa. Soalan nombor 64, tulis 2 cara solat orang uzur. Kemudian pula tulis 2 sebab diharuskan bertayamum. Seterusnya, jom kita lihat di muka surat 13, muka surat yang terakhir. Apa dia kata soalannya? Siti Maryam mengalami luka yang tidak boleh terkena air pada anggota wuduk. Ia bertayamum bagi menggantikan wuduk untuk solat fardu zuhur. Okey, nyatakan hukum tayamum Siti Maryam. Hukum dia apa? Hukum tayamum Siti Maryam tu sah ke tidak sah ke? Okey. Kemudian bila dah letak hukum, awak kena letak alasan dia. Sebab apa kalau awak kata sah tayamum tersebut ataupun solat zuhur dan tayamum tersebut sah, apa alasan dia? Okey. Pula, Hasan tidak membaca doa kunut dalam solat fardu subuh. Apakah hukum solat fardu subuh Hasan? Apa hukum dia? Hukum dia sah ke tidak sah ke? Awak tulislah dekat hukum tu, kemudian alasannya. Begitulah hingga soalan yang terakhir tu lah, awak baca sendiri. Okey. Baik, Ustaz rasa cukup sekadar itu penerangan Ustaz untuk subjek akidah ibadah. Jika ada apa-apa masalah, boleh PM personal dengan Ustaz ataupun Ustaz Umaidi untuk subjek ibadah. Untuk subjek akidah, bolehlah PM Ustaz secara personal lah ya. Jangan dalam grup. Okey, sekian daripada Ustaz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.